Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Mingguan Dunia Asia. Isu penyeludupan manusia. Hasrat Thailand yang ingin menduduki satu kerusi di Majlis Keselamatan serta dokongannya terhadap sebuah negara Palestin dibangkitkan dalam Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu oleh Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra. Pemimpin Thailand itu berucap semasa Perhimpunan Agung PBB di New York baru-baru ini. Di India, banjir yang melanda seluruh wilayah Assam meragut 18 jiwa dan menyebabkan kira-kira 400,000 orang kehilangan tempat tinggal. Banjir tersebut juga dilaporkan menenggelamkan lebih dari 1,900 buah rumah. Manakala di Jepun, taufan jelawat menyebabkan 600 penerbangan dibatalkan. Ikuti laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra berucap di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai peristiwa-peristiwa di Timur Tengah, isu penyeludupan manusia dan hasrat negaranya untuk menduduki satu kursi tidak tetap di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Puan Shinawatra berkata, salah satu jenayah yang tidak bermoral adalah penyeludupan manusia. Beliau menyifatkan perkara itu hendaknya diberi keutamaan dan kerajaannya komited sepenuhnya untuk menghapuskan aktiviti eksploitasi yang tidak berperi kemanusiaan itu. Menurut Pejabat Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai dadah dan jenayah UNODC, hampir setiap negara mengalami bentuk penyeludupan manusia. Jenayah tersebut dikenali sebagai menghantar atau menerima manusia secara paksaan atau kerjasama dan UNODC berkata bahawa pada satu masa 2.5 juta orang adalah mangsa jenayah tersebut. Perdana Menteri Thailand itu juga berkata negaranya mendukung hasrat rakyat Palestin untuk mendirikan sebuah negara merdeka. Mengenai konflik di Syria, Puan Shinawatra berkata situasi di Syria terus memburuk dan Thailand sangat bimbang terhadap impak keganasan ke atas orang awam dan mengutuk sekeras-kerasnya keganasan seumpamanya. It is in this spirit that Kejadian banjir terbaru berikutan hujan musim tengkujuh baru-baru ini melanda seluruh wilayah timur Laut India Assam dan setakat ini meragut 18 jiwa dan menyebabkan kira-kira 400,000 orang kehilangan tempat tinggal. Banjir tersebut juga dilaporkan menenggelamkan lebih dari 1,900 buah perkampungan di wilayah tersebut. Beratus-ratus ribu penduduk setempat terpaksa meninggalkan rumah mereka apabila banjir menenggelami sebahagian besar wilayah Assam sejak Julai lalu apabila wilayah tersebut memasuki musim tengkujuh. Banjir juga telah menenggelami sebahagian besar ladang ternakan setempat dan menyebabkan air dari sungai Brahmaputra melimpah ke lembah Assam dan naik hingga ke paras lebih dari 2 meter. Banjir melanda 16 dari 27 daerah dan menenggelamkan 1,916 buah kampung di Assam dengan 18 orang mati manakala 1.7 juta orang terjejas. Kerajaan India telah mendirikan sejumlah 279 buah tempat perlindungan sementara bagi 384,000 orang yang kehilangan tempat tinggal. Di Jepun, taufan jelawat melanda Tokyo dengan membawa angin kencang dan hujan lebat ketika sistem taufan mengganggu kenderaan di seluruh Jepun. Taufan tersebut melanda bahagian selatan Kepulauan Okinawa sebelum taufan kategori 4 mendarat kepulauan tersebut dengan membawa hujan lebat dan angin kencang. Taufan tersebut menyebabkan kelam kabut ke atas pengangkutan dari kereta api hingga pesawat hingga lebih dari 600 penerbangan terpaksa dibatalkan ketika taufan tersebut melanda semenanjung Jepun. Taufan tersebut bergerak ke utara sederas 50 km satu jam. Televisyen Jepun NHK melaporkan taufan tersebut menyebabkan berlakunya 163 kecederaan serta kematian seorang lelaki yang hanyut ke laut ketika sedang memancing.
Pihak berkuasa akan memburu dan membunuh jerung putih yang mengancam para perenang di sepanjang persisiran pantai Lautan Hindi di barat Australia di bawah plan baru untuk melindungi para pengunjung pantai selepas 5 serangan maut oleh haiwan tersebut tahun lalu. Satu alat yang dipanggil tali drum akan digunakan untuk menangkap jerung tersebut. Alat tersebut dibuat daripada drum yang memiliki 2 tali. Salah satu daripadanya diikat pada sebuah sauh pada dasar laut, manakala satu lagi diikat pada umpannya. Sementara itu, ikan paus besar dilihat oleh helikopter Seven Network di pesisiran Gold Coast, Australia. Ikan paus albino yang jarang ditemui itu diberi nama Magalu, nama aslinya bagi whitefella yang sedang berhijrah dari utara Queensland ke Antartika. Magalu pertama kali dilihat di perairan Australia pada tahun 1991 dan sebagai sebahagian dari populasi ikan paus besar Australia yang berjumlah sehingga 17,000 ekor ketika dilaporkan oleh Pusat Penyelidikan Ikan Paus Putih. Sebiji tanglong setinggi bangunan 6 tingkat diberi nama Golden Moon dinyalakan semasa pesta musim menuai di Hong Kong. Tanglong tersebut dibuat menggunakan rangka besi berukuran 18 meter. Reka bentuknya dipilih melalui pertandingan terbuka dan dimenangi oleh kumpulan arkitek Christoph Kroller dan Adam Figert. Tanglong gergasi tersebut diletakkan dalam sebuah kolam renang dan dikelilingi oleh berpuluh-puluh buah tanglong Cina yang lain yang seolah-olah memberi laluan kepada para pengunjung supaya melalui jalan tersebut. Pesta musim menuai sebenarnya adalah musim menuai dan merupakan salah satu percutian paling penting dalam kalender Cina. Sementara itu, sejumlah penduduk setempat dan para pelancong berhimpun di Baidahi, sebuah pantai yang popular di utara wilayah Hebei, China, bagi menyaksikan bulan penuh menjelang pesta musim menuai yang jatuh pada Ahad lalu bagi tahun ini. Pemandangan yang cantik dan bulan penuh yang terang benderang menarik para pelancong untuk merakam potret kenangan. Kerajaan China menyenaraikan pesta tersebut sebagai warisan kebudayaan pada tahun 2006 dan mengisytiharkan hari tersebut sebagai cuti awam pada tahun 2008. Di Korea Utara pula, para penduduk biasanya berkunjung ke tanah perkuburan orang-orang ternama dan para pemimpin terdahulu sempena pesta musim menuai. Para pemimpin terdahulu mereka sifatkan sebagai wira yang berkorban demi rakyat dan negara serta dasar kepimpinan pengasas Korea Utara Kim Il-sung dan Kim Jong-il, ayah kepada pemimpin ketika ini Kim Jong-un. Manakala Korea Selatan pula mengisytiharkan cuti awam selama 3 hari sempena cuti musim menuai. Keluarga-keluarga Vietnam pula berkata tahun ini mereka bekerja keras untuk mendapatkan hasil tuaian sehingga kanak-kanak dibiarkan untuk bermain sendiri. Untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, ibu bapa menggunakan pesta musim menuailah masa yang sesuai untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak mereka. Banyak aktiviti yang dirancang untuk kanak-kanak seperti ibu bapa membeli mainan tradisi, drum, tanglong, bintang serta patung-patung mainan yang dibuat dari tepung beras di samping mainan yang menggunakan bateri atau alat kawalan jauh. Perkampungan Nguyen Thi Huizhen di Hanoi, keluarga ini biasanya membuat patung kertas bagi setiap musim menuai. Tetapi kini perniagaan tradisi itu ditinggalkan dan beralih minat untuk bekerja yang menurut mereka lebih menguntungkan. Kerana saingan dari mainan yang lebih murah dari China, kebanyakan kanak-kanak memilih untuk bermain dengan mainan kertas. Pesta musim menuai disambut dengan nyanyian oleh kanak-kanak yang membawa tanglong sambil berarak di sepanjang jalan pada waktu awal pagi. Với 6 tổ dân phố, dân cư số 2 có thế mạnh về phong trào hè. Nhiều năm liền dân cư số 2 của Ủy ban nhân dân phường công nhận là khu dân cư xuất sắc.
100 orang pakar bekerja keras dalam sebuah kilang kecil yang terletak di pinggir ibu kota Kuala Lumpur. Mereka membersihkan badan kereta yang elegan dan diganti dengan alat-alat gantian yang dibuat mengikut ukuran. Kulit dipotong dan dijahit menggunakan tangan bagi mencipta tempat duduk kenderaan mewah Bufori Motorcar yang boleh dipasarkan dalam harga $15,000 hingga $30,000 Amerika Syarikat. Namun, di sebalik harga yang tinggi itu, kereta itu sangat popular dalam kalangan orang-orang kaya di Asia dan Timur Tengah dan kilang tersebut tidak berupaya memenuhi permintaan pembeli di sebalik kemelesetan ekonomi global ketika ini. Perniagaan tersebut dimiliki oleh satu keluarga Lubnan kelahiran Australia. Keluarga Corey memulakan perniagaan tersebut lebih dari 20 tahun lalu di Sydney apabila Gary Corey, adik-beradik paling bongsu, mencipta kereta pertamanya dalam garaj keluarga pada penghujung tahun 1986. Permintaan yang semakin meningkat dari pelanggannya di Asia seperti di Jepun, Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura dan Hong Kong mendorong syarikat tersebut mencari tempat sebagai markasnya di rantau ini. Pada tahun 1992, atas pelawaan Raja Malaysia dan Perdana Menteri Malaysia ketika itu, syarikat tersebut memindahkan kilangnya ke Malaysia menjadi pusat pelanggan dari Asia Utara dan Asia Barat. Pada masa ini, 1.8% daripada penduduk Singapura adalah penderma darah. Melangkah ke hadapan, Palang Merah Singapura berharap untuk meningkatkan jumlah tersebut kepada 2 hingga 3% pada tahun-tahun akan datang. Langkah ini diambil ketika Singapura meraihkan Hari Penderma Darah Sedunia. Di Malaysia pula, lembut, melekit dan licin. Malah ada yang menyamakannya dengan ular. Disebabkan fizikalnya itu, tidak ramai yang mengambil tahu mengenai kehidupan itu. Namun, di sebalik keadaannya itu, belut sebenarnya mempunyai banyak khasiat. Universiti Sains Malaysia USM pula akan mengambil inisiatif bagi mendaftarkan lokasi yang menemukan kajian arkeologi bertaraf antarabangsa, Bukit Bunoh di Lenggong Perak sebagai tapak impak meteorit dunia dengan bukti batuan Suvite di rantau Asia. Pendaftaran tersebut sekaligus berupaya menjadikan tapak Bukit Bunoh sebagai tapak rujukan dunia dalam kajian impak meteorit dan ia secara langsung meletakkan nama Malaysia dalam peta kawasan impak meteorit dunia. Di Vietnam pula, di bawah kawasan batu kapur yang kaya Taman Negara Pong Na Kebang di Provinsi Quang Binh, Vietnam, terletak sebuah sistem gua besar yang tiada tandingannya. Ini termasuk Gua Sondung yang mempunyai laluan terbesar di dunia. Laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. What started as a personal challenge. Seorang guru di Singapura, Angie Al-Johari, seorang guru berusia 55 tahun, pertama kali menderma darah ketika usia remaja. Dia menderma darah sebanyak 135 kali. Dari tahun 2005, Angie menjadi penderma darah tetap dengan menderma darah 12 kali setahun. Tan Kok Wah berumur 43 tahun, merupakan seorang lagi penderma darah yang dedikasi. Dia menderma darah lebih 100 kali. Bilangan penderma telah meningkat daripada kira-kira 63,000 pada tahun 2010 kepada lebih 67,000 tahun lepas. Selain mendapatkan lebih ramai penderma, cabaran adalah untuk memenuhi permintaan yang berubah. Persatuan Palang Merah berharap lebih ramai orang akan mula menderma darah semasa mereka masih muda supaya mereka boleh menyumbang dengan baik sehingga berumur 60-an. When they're young, so they can contribute well into their 60s. From 2005, she became a regular donor, giving blood 12 times a year, 63,000 in 2010 to over 67,000 last year. Besides getting Menyedari keistimewaan dan keunikan belut, Jabatan Museum Malaysia menganjurkan pameran belut di Museum Marine Labuan dengan kerjasama Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan sempena Jom Santai. Ia memberi pendedahan kepada masyarakat terhadap khasiat belut sebagai sumber makanan yang baik untuk kesihatan dan yang memberi kepentingan dalam ekosistem manusia.
Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Datuk Ibrahim Ismail berkata, pihak muzium mereka ingin menjadikan program ini sebagai daya tarikan baru melangkaui fungsi muzium sebagai pusat sejarah sahaja. Pada upacara perasmian pameran, beberapa aktiviti diadakan seperti pertandingan mewarna spesies belut, pertandingan memasak belut, tunjuk cara mengawet belut dan pertandingan kukur kelapa. Muzium Marin Labuan dipilih kerana bertepatan dengan tempat pembiakan belut yang terdapat banyak di Labuan. Naib Chancellor University Sains Malaysia, Profesor Dato' Omar Osman berkata, bukti melalui kajian yang dimulakan sejak 2001 akan didaftarkan The Planetary and Space Science Centre PSSCS University of Brunswick, Canada pada penghujung tahun ini. Hasil kajian itu penting bagi mendaftarkan Bukit Bunuh sebagai salah satu daripada 28 tapak impak meteoroid dunia yang mendedahkan bukti Soviet daripada keseluruhan 896 tapak impak meteoroid dunia. Bukti kajian tersebut dibentang pada persidangan antarabangsa arkeologi berkenaan impak meteoroid di Bukit Bunuh yang berlangsung di Pulau Pinang selama 4 hari bermula dari 15 hingga 18 Julai lepas. Setakat ini hanya 4 daripada 30 tapak dan 4 daripada 70 gua di Lembah Lenggong dikenal pasti. Bukit Bunuh adalah sebuah tapak kompleks paleolitik terpenting di dunia, seluas 4 km persegi dengan pentarikhan lebih 1.83 juta tahun, 40,000 dan 30,000 tahun dahulu. Gua Son Dong di Vietnam telah wujud 2 ke 5 tahun lalu oleh air sungai yang membawa hakisan batu kapur bawah gunung. Pintu masuk telah ditemui oleh penduduk tempatan pada zaman dahulu, tetapi sehingga tahun 2009, keseluruhan gua telah ditemui oleh pasukan dari Persatuan Penyelidikan Gua British. Ia mengambil masa sekurang-kurangnya 7 jam untuk sampai ke pintu masuk gua dan 3 hari lagi untuk masuk ke dalam gua. Saintis percaya banyak penyelidikan perlu dibuat tentang biodiversity serta sistem hidrologi di dalam gua tersebut. Sehingga kini hanya 10% daripada Taman Negara Pung Ha Ke Bang telah dipetakan. Pasukan itu berharap untuk mencari gua yang lebih besar daripada Dong Anak dalam masa terdekat. Life-threatening slopes and drops can... Auda dengan bahan-bahan tersebut, sekian dulu Dunia Asia buat minggu ini. Kita bersua lagi dalam rancangan Dunia Asia minggu depan dengan bahan-bahan yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.